Aidiladha mengajar umat Islam erti syukur nikmat, berkorban bantu golongan memerlukan. Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia. Bersama saya Izwan Saman dalam Berita Tengah Malam. Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Pemaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah menzahirkan ucapan selamat menyambut Aidiladha kepada seluruh umat Islam di negara ini. Seri Paduka berdua turut menzahirkan harapan agar ibadah korban dapat dilakukan dengan sempurna, diberkati dan diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Titah baginda berdua dalam poster ucapan yang dimuat naik menerusi Instagram Istana Negara. Semoga dilimpahi hidayah, rahmat, keberkatan dan keredaannya jua. Umat Islam di negara ini akan menyambut Aidiladha esok. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dan isteri turut mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidiladha kepada semua keluarga Malaysia yang beragama Islam. Menerusi hantaran di laman Facebook, Perdana Menteri turut berharap keluarga Malaysia yang pulang ke kampung memandu secara berhati-hati selain mendoakan keselamatan mereka semua supaya selamat tiba ke destinasi. Katanya lagi, Hari Raya Aidiladha pada kali ini disambut dengan penuh keinsafan, pengorbanan, kebersamaan dan kesyukuran. Tambah beliau, kesanggupan berkorban harta kekayaan bagi membantu yang daif adalah diseru dalam Islam dan ia adalah simbol ketaatan, ketakwaan dan kehambaan kepada Maha Pencipta. Beliau turut menzahirkan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala kerana umat Islam dapat kembali meraihkan sepenuhnya Aidiladha tahun ini selepas 2 tahun berdepan dengan pandemik COVID-19. Sambutan Hari Raya Aidiladha mengajar umat Islam erti mensyukuri nikmat Tuhan dan berkorban membantu golongan yang memerlukan dan terpinggir. Ia bukan sahaja mendidik umat Islam di negara ini menginsafi nasib mereka yang lebih daif, malah mendorong masyarakat melakukan kebajikan. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, hikmah ini selari dengan konsep keluarga Malaysia bagi memastikan tiada rakyat yang ketinggalan. Malah semangat toleransi yang berasaskan konsep tasamuh dalam Islam menjadi salah satu elemen penting untuk mengekalkan perpaduan dan kesejahteraan keluarga Malaysia. Kisah agung junjungan mulia Nabi Ibrahim alaihissalam dan ananda baginda Nabi Ismail alaihissalam adalah iktibar yang perlu dihayati oleh seluruh keluarga Malaysia dalam kita mendepani cabaran kehidupan seharian. Aidiladha memberi pengertian yang amat besar kepada umat Islam. Ia berkait rapat dengan keinsafan, pengorbanan, kebersamaan dan kesyukuran. Maka dengan nilai-nilai ini kita dapat meneruskan kehidupan yang lebih harmoni di sebalik pelbagai ketidaktentuan dunia yang berlaku pada hari ini. Tambahnya, sikap berlapang dada membolehkan negara terus maju membangun dan mencegah diri daripada perbalahan yang hanya akan merugikan ummah. Beliau berkata demikian dalam perutusan khasnya sempena sambutan Hari Raya Aidiladha. Mengulas lanjut, perbezaan fahaman politik juga harus diketepikan bagi membuktikan keinsafan dan kesyukuran bersama dalam meningkatkan martabat agama selain memupuk hubungan yang baik dengan rakan-rakan daripada keturunan dan agama yang lain. Baik saudara, biarpun lewat malam, warga kota mengambil peluang pulang ke kampung pada saat-saat akhir untuk menyambut Hari Raya Aidiladha. Bagi perjalanan ke utara, aliran trafik di lebuh raya utama dilaporkan masih lancar dan terkawal. Terus saja bersama Rashid Jali di Alustar.
Terima kasih Izwan. Saya kini berada di Plaza Tol Selatan Alostar dan pemerhatian saya sejak pukul 10 malam tadi mendapati aliran trafik bergerak lancar dan terkawal, terutama laluan masuk ke Bandaraya Alostar. Keadaan ini berkemungkinan orang ramai atau warga kota telah mula tiba secara berperingkat sejak siang tadi bagi bersama keluarga di kampung untuk merayakan sambutan Hari Raya Aidiladha. Tinjauan saya juga mendapati laluan keluar di Plaza Tol ini bergerak perlahan dan terkawal. Pengurus Seksyen Plus Berhad Kawasan Utara Muhammad Syafiq Suresh Abdullah memaklumkan sehingga kini direkodkan lebih 160,000 kenderaan masuk ke Kedah semalam dan lebih 136,000 kenderaan telah tiba sepanjang hari ini. Selain itu, tiada kemalangan yang serius berlaku atau yang melibatkan kemalangan maut sepanjang pemantauan PLUS. Pengguna jalan raya juga diingatkan agar merancang perjalanan, servis kenderaan anda dan sekiranya letih dan mengantuk, anda dinasihatkan berehat sebentar di mana-mana R&R yang telah disediakan sebelum memulakan perjalanan semula. Sepanjang laluan bermula ke utara di Kedah, terdapat 2 R&R di Gurun dari arah selatan dan dari arah ke utara. Pandu berhati-hati ikut peraturan yang telah ditetapkan. Saya mendoakan semoga anda tiba ke destinasi dengan selamat. Sekian perkembangan aliran trafik dari Kedah. Kembali kepada Izwan di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih Rashid dengan laporan itu tadi. Baik, jambatan sementara di Kampung Iboi, Kupang dibaling siap dipasang pagi tadi sekaligus melegakan penduduk kampung menjelang sambutan Aidiladha esok. Jambatan yang siap dipasang pada 4.30 pagi itu sangat penting bagi kegunaan seharian penduduk dalam menjalani semula kehidupan akibat bencana banjir dan fenomena kepala air Isnin lepas. Menteri Kanan Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, jambatan itu menghubungkan Kampung Iboi dan Kampung Masjid Iboi. Dengan siapnya jambatan Bailey itu, ia akan memudahkan pergerakan dan aktiviti kira-kira 2,000 penduduk dari kampung sekitar sempena Hari Raya Korban, antaranya ke masjid, ke klinik Desa Aboy dan pejabat kesihatan daerah Baling. Jambatan itu dibina dengan kekuatan seramai 30 warga Jabatan Kerja Raya JKR Kedah dan JKR Ibu Pejabat Kuala Lumpur yang berpadu tenaga dengan 10 anggota Angkatan Tentera Malaysia ATM dari Regimen Askar Jurutera Diraja 2 Division. Kerja-kerja pemasangan jambatan keluli modular All Bailey Bridge sepanjang 27 meter dan lebar 18 meter itu telah berjaya disiapkan dalam tempoh 36 jam. Jambatan sementara itu dibina bagi menggantikan jambatan konkrit asal yang runtuh dan dihanyutkan arus deras dalam kejadian banjir dan fenomena kepala air tersebut. Lori yang merempuh 11 kenderaan di Tambak Johor menghala ke Singapura 2 hari lepas disyaki membawa muatan melebihi had yang dibenarkan. Ketua Polis Johor Datuk Kamaruzzaman Mamat berkata pihaknya juga telah membuat serbuan ke pejabat syarikat lori terbabit bagi melihat rekod-rekod penyelenggaraan. Datuk Kamaruzzaman berkata pemandu lori berusia 34 tahun yang mempunyai 33 rekod saman lampau atas pelbagai kesalahan trafik itu telah direman selama 3 hari bermula Jumaat. Beliau berkata reman individu tersebut dijangka disambung semula sekiranya kertas siasatan masih belum lengkap. Lelaki itu ditahan pada pukul 1.15 tengah hari pada hari sama kejadian. Hasil siasatan pihak polis mendapati kemalangan yang berlaku pada 9.25 pagi itu berpunca daripada masalah teknikal yang dialami lori yang membawa muatan habuk batu berkenaan. Sebanyak 6 kenderaan yang terlibat dalam kemalangan itu merupakan kenderaan tempatan, manakala 6 lagi kenderaan asing. Berhubung perkembangan kes bunuh melibatkan seorang wanita dan bayinya yang berusia 3 bulan di Kampung Bakar Batu Johor Bahru pada Isnin lepas, Datuk Kamaruzzaman memaklumkan seramai 11 individu telah diambil keterangan. Beliau berkata siasatan masih dijalankan dan polis sedang melengkapkan kertas siasatan. 11 orang saksi berkenaan adalah mereka yang berada di kawasan tersebut dan yang melihat kejadian itu.
Mengulas lanjut, beliau memberitahu suami kepada mangsa yang berusia 24 tahun tersebut memberikan kerjasama kepada pihak polis. Justru beliau meminta orang ramai agar memberi ruang kepada pihak polis untuk melakukan siasatan serta tidak membuat sebarang spekulasi. Pada 4 Julai lepas, suspek ditahan ketika menunggang motosikal dalam keadaan tanpa pakaian pada pukul 2.45 petang dan sebilah pisau pemotong daging padanya turut dirampas. Suspek direman seminggu bermula 5 Julai lepas. Pengambilan pekerja warga asing bagi pembantu rumah dari Indonesia telah dilakukan secara berperingkat bermula awal bulan ini. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Saravanan berkata, kebanyakan majikan di Malaysia lebih memilih untuk menggajikan pembantu rumah warga Indonesia berbanding negara lain seperti Kemboja dan Bangladesh. No, most of them they prefer to have Indonesian maid. Okay. Indonesian maids are already coming in already. The numbers only can get it from KDN. We only process the document, process flow. Sementara itu, menyentuh mengenai pengambilan pembantu rumah dari Kemboja, beliau berkata pihaknya akan membentangkan cadangan berkaitan Memorandum Persefahaman MOU ke Kabinet bagi menjalankan kerjasama dengan negara tersebut. Beliau berkata telah mengadakan perbincangan dengan kerajaan Kemboja berhubung kerjasama berkenaan dan pekerja akan diberi peluang untuk bekerja di negara ini dalam masa terdekat. Beliau berkata demikian kepada pemberita dalam majlis pecah tanah rumah Kelab Bel Belia Tamil di Gopeng. Sayang. Abang ingat tahun ni nak buat korban lah. Maksud abang? Nak korbankan si kambing si adik tu, si apa, comel tu. Untuk Raya Haji tahun ni. Faham. Adik bawa apa ni? Adik tak bawa apa-apa? Adik tahu tak ibadah korban tu untuk apa sebenarnya? Ibadah korban ni untuk menunjukkan yang kita ni bersyukur dengan semua nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi dekat kita. Adik faham tak? Betul? Adik. Ayah, kalau buat baik, mesti kena ikhlas kan? Betul lah apa yang kita buat, kena ikhlas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillah. Bertemu kembali. Prestasi ekonomi negara dilihat beransur pulih dan mula mengembang berdasarkan pelbagai indikator termasuk data terkini bagi bulan Mei 2022. Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata, susulan perkembangan keluaran dalam negara kasar KDNK Malaysia sebanyak 5.0% pada suku pertama 2022, landasan pemulihan negara kekal kukuh dengan pelbagai indikator ekonomi terkini, terutamanya jumlah perdagangan borong dan runcit terus meningkat.
Justru tambah beliau, ini mencerminkan perkembangan yang memberangsangkan serta menunjukkan bahawa pertumbuhan KDNK pada suku kedua tahun ini akan terus diperkukuhkan. Dengan perkembangan itu, negara bakal mencapai unjuran pertumbuhan 5.3 hingga 6.3% bagi tahun 2022. Bergerak ke hadapan, Tengku Zafrul berkata untuk memperkukuhkan lagi momentum pemulihan semasa dan bagi sepanjang tahun ini, Kementerian sudah memulakan sesi libat urus dalam usaha menggubal langkah-langkah yang akan mengambil kira keperluan pelbagai pihak berkepentingan. Katanya bajet 2023 akan memberi penekanan terhadap aspek pembaharuan struktur dan pengukuhan daya tahan ekonomi. Bertemakan memperkukuh pemulihan, memudah cara pembaharuan ke arah kemampanan daya tahan ekonomi dan kesejahteraan keluarga Malaysia. Kerajaan akan terus memberi tumpuan kepada kesejahteraan rakyat, perniagaan serta ekonomi. Orang ramai tidak harus mengabaikan prosedur operasi standard SOP bagi mencegah penularan COVID-19. Semalam 3,589 kes dilaporkan, turun berbanding 4,020 kes pada 7 Julai, iaitu kes harian tertinggi dalam tempoh seminggu. Tinjauan mendapati amalan norma baharu dalam kalangan masyarakat semakin rendah ketika kebimbangan subvarian baharu Omicron mungkin sedang merebak di negara ini. Jadi mungkin adalah disebabkan oleh mereka tidak menjaga atau mematuhi SOP lah. Itu yang paling ketara. Kalau sekiranya lebih mengetatkan SOP itu dengan mengetahui peranan masing-masing dalam memastikan jangkitan ini tidak menular, jadi COVID ini tidak akan tersebar lah. Saya rasa kita ni kurang peka. Walaupun ada kebanyakan orang yang masih menggunakan pelitup muka, mask, masih lagi kebanyakan orang yang memakai bila keluar daripada rumah atau especially lah. Tapi masih lagi ada kebanyakan orang keluar tanpa mask, merayau merata. Mungkin salah satu pun sebab rakyat leka jugalah. Sebab kita dah terbiasa, maksudnya kes dah turun kan. So bila dah naik balik ni, kita boleh nampak juga macam memang masih ada orang langgar SOP macam pakai mask. Dan mungkin seorang dah terlalu selesa. Dan juga mungkin orang memang pun dah tak ambil peduli sebenarnya. Bagaimanapun, masih ramai yang peka dan mengekalkan SOP serta bersetuju dengan cadangan kerajaan untuk menguatkuasakan semula pengeluaran kompaun. Kalau benda tu boleh untuk mengekang supaya dia tak makin merebak macam yang sebelum ni, bagi saya okey je. Maksudnya ketatkan balik mana yang perlulah. Macam pemakaian mask dekat tempat awam ke, ataupun limitkan macam dulu penjarakan kan. Kalau untuk tujuan dia boleh kita kawal balik supaya tak merebak lagi macam dulu, bagi saya itu okey. Selagi jangan mungkin sekat daripada segi perniagaan kan, itu mungkin orang akan tak boleh terima lah. Bagi mereka yang degil, saya rasa memang patutlah, wajarlah dikenakan denda. Sebab kerajaan dah cakap kalau kita berada di kawasan tertutup sepatutnya pakai mask. Sebab it's fair to other people lah. Sebab orang lain pakai mask, you tak pakai mask, nanti you akan menjangkiti orang lain. Itu memberi risiko kepada orang lain dan kepada diri you sendiri juga yang akan terdedah. 4 lagi rakyat Malaysia yang diperdaya dengan iklan peluang pekerjaan yang menawarkan gaji lumayan di Kemboja berjaya dibawa pulang ke tanah air hari ini. Kumpulan itu tiba melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA jam 2 petang menaiki penerbangan MH755. Timbalan Pengarah Risikan dan Operasi Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Datuk Hussein Omar Khan berkata, dengan kepulangan 4 mangsa itu menjadikan sejumlah 54 rakyat Malaysia yang terpedaya dengan modus operandi yang sama dari pelbagai negara berjaya diselamatkan setakat ini. Dan dalam rekod PDRM kita ada dalam sejumlah 135 yang masih berada di luar negara yang sedang dikesan melalui kerjasama negara berkaitan. Untuk usaha ini, PDRM telah menubuhkan satu task force yang melibatkan multi-agensi dan juga inter-agensi dalam PDRM sendiri
untuk berkongsi maklumat. Berdasarkan rekod Polis Diraja Malaysia PDRM, setakat ini pihaknya menerima 156 laporan melibatkan 189 mangsa atau warga negara Malaysia yang berada di luar negara akibat tertipu dengan sindiket penawaran pekerjaan. Sementara itu, Kementerian Luar merakamkan ucapan penghargaan dan terima kasih kepada Kerajaan Kemboja dan Kedutaan Besar Malaysia di negara itu dalam memudah cara urusan membawa pulang rakyat Malaysia berkenaan. Bulan Zulhijjah mengingatkan kita semua mengenai semangat pengorbanan yang harus dihayati dan diterap dalam kehidupan seharian. Titah Raja Muda Perlis, Tuanku Said Faizuddin Putra Jamalul Lail, umat Islam diseru untuk bersama-sama memperbanyakkan takbir, tahmid dan tahlil sebagai perlambangan kesyukuran atas limpah kurnia dan rahmat Allah. Dalam pada itu, baginda turut mengingatkan agar segala perincian SOP ibadah korban dan solat Aidiladha yang dikeluarkan MAIPS dipatuhi. Demikian titah baginda ketika menyerahkan sumbangan MAIPS berjumlah RM11,600 kepada 29 asnaf sempena program hijrah Minda MAIPS di Repoh. Perintah berkurung membabitkan perairan 7 daerah di Zon Selamat Pantai Timur Sabah S Zone yang berair esok dilanjutkan hingga 24 Julai ini. Kawasan itu ialah perairan Beluran, Sandakan, Kinabatangan, Lahad Datu, Kunak, Semporna dan Tawau. Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Idris Abdullah berkata perintah dari 6 petang hingga 6 pagi itu menghendaki penduduk yang tinggal di kawasan terlibat agar berada di rumah, manakala orang luar tidak dibenarkan memasuki atau berada di kawasan tersebut dalam tempoh berkenaan. Perintah berkurung itu diteruskan bagi memastikan kawasan perairan terlibat tidak diceroboh pengganas. Perkembangan sukan. Kita mulakan dengan kejohanan badminton Malaysia Masters. Tiada pemain Malaysia akan beraksi di pentas final selepas dua bergu, Perlitan M. Tinah dan Aaron Chia Soh Wuyik terkandas di separuh akhir. Bergu wanita nombor 1 negara, Perlitan dan M. Tinah gagal meneruskan saingan selepas tewas kepada bergu nombor 1 dunia, Chen Qingchen Jia Yifan. Berlangsung di Axiata Arena, bergu negara gagal menyaingi ketangkasan pilihan nombor 1 kejohanan apabila tewas mudah pada set pertama 10-21. Meskipun berjaya menunjukkan kebangkitan pada set kedua, namun ia belum cukup untuk mengatasi Qing Chen Yifan yang menang 21-19. I think many players, all the top 5, top 10 players, they are gameplay is always aggressive and also the main thing that we need to take back is to be more a bit more faster in our speed and also more aggressive and sustainable in the game. Harapan untuk melihat bergu lelaki Aaron Chia Soh Wuyik ke pusingan akhir juga tidak kesampaian apabila tewas kepada bergu Indonesia Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto dalam 3 set. Pilihan ke-6 kejohanan itu hanya memerlukan 15 minit untuk menutup set pertama dengan 21-14. Di babak kedua, Aaron Wuyik berjaya menebus kesilapan untuk menang 21-19. Namun mereka gagal mengekalkan aksi konsisten di set penentuan apabila mudah dijinakkan 10-21. Berapa kali sudah kita lawan dia, sebab sebelum ni kita memang menang atas mereka dan sekarang mereka improve sangat banyak dan dua-dua sangat stable dan tak senang untuk cari ruang untuk nak menang mereka, saya rasa. Situasi sama juga berlaku ketika saingan terbuka Malaysia minggu lalu apabila tidak ada wakil negara layak ke pentas final. Kerajaan Johor akan berusaha menyediakan ganjaran kepada atletnya yang berjaya menyumbang pingat buat negara pada Sukan Commonwealth 2022 di Birmingham yang bermula 28 Julai ini. Exco Belia Sukan Pembangunan Usahawan Koperasi dan Sumber Manusia
Muhammad Hairi Mat Shah berkata, seramai 16 atlet kelahiran Johor akan mewakili negara dalam 6 sukan termasuk Sukan Paralimpik di tamasya tersebut. Sukan terlibat adalah rugby, angkat berat, berbasikal, olahraga dan pingpong. Selain 3 orang atlet akan beraksi dalam sukan tumpuan badminton. Hairi juga dijangka akan berada di Birmingham pada tamasya tersebut bagi memberi sokongan dan perangsang buat atlet-atlet Johor yang bertanding. Kita semua sedia maklum yang bahawasanya Yang Amat Berhormat Menteri Besar sentiasa menyokong perkembangan sukan, dan kita lihat saja baru-baru ini beberapa atlet yang mengharumkan nama negeri Johor yang memenangi tingkat di luar negara. Imbuhan yang diberikan oleh Yang Amat Berhormat cukup lumayan. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Piala Paragon Badminton 2022 di Johor Bahru. Dalam pada itu, Hairi turut memberitahu pihaknya menyasarkan 40 pingat emas bagi kontingen Johor menjelang Tamasya Sukan Malaysia SUKMA 2022 di Kuala Lumpur September ini. Sementara itu, skuad rugby 17 negara tetap bersemangat biarpun menghadapi kesukaran menjelang Sukan Commonwealth Birmingham. Ketua Jurulatih Saizul Hafifi Maknur menyatakan pasukan di bawah kendaliannya itu tekad mempamerkan aksi terbaik walaupun ini merupakan pentas besar pertama buat kebanyakan pemainnya. Beliau juga mengharapkan pasukannya dapat menimba pengalaman apabila bertemu pasukan-pasukan handalan di tamasya ini. Semangat yang ditunjukkan oleh diorang tu memang tinggi. Dan memang bersemangat untuk berada di Sukan Commonwealth ni. Tapi apa yang saya harapkan adalah diorang tidak hilang fokus. Yang penting mereka akan terus belajar dan juga untuk sama-sama dalam mengambil keserasian antara pemain-pemain dan rakan pasukan agar permainan nanti yang kita akan bermain akan dapat perform yang terbaik. Beliau ditemui media sebelum berangkat ke Birmingham di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA. Skuad rugby negara akan menghadapi beberapa perlawanan pemanas badan sebagai persiapan terakhir sebelum tamasya Commonwealth bermula. Baik saudara, berita tengah malam berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal Berita RTM di berita.rtm.gov.my. Salam keluarga Malaysia dan selamat beristirahat.